Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di awal pagi lagi Allah Ta'ala telah pun memberikan kepada kita satu hadiah sebenarnya. Masya Allah. Apakah hadiah tersebut? Hadiah ini bernilai tiada tolak bandingnya kerana hadiah ini di mana Allah Ta'ala menyebut nama kita, hatta banyak sangat kelebihan-kelebihan yang kita dapat. Baik sama ada yang menonton kita secara langsung di televisyen ataupun yang menonton kita secara langsung di ruangan Facebook Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Penonton sekalian, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ulama menafsirkan bahawa perintah untuk berpuasa ini adalah satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Akan tetapi topik perbincangan kita pada pagi ini yang nak kita bincangkan adalah sunnah ketika berbuka puasa. Sunnah ketika berbuka, yakni iftar. Apakah sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan bagi yang duduk kat dapur, bagi yang menunggu di ruangan meja dan sebagainya. Banyak sebenarnya soalan-soalan yang telah pun kita standby. Ala kulli hal, saya tidak berkeseorangan di ruangan meja akademik Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Turut bersama dengan saya panel undangan kita yang tidak asing lagi. Masya Allah, saya persembahkan kepada anda Al-Fadil Ustaz Jeffrey Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nampak makin handsome sekarang Ustaz. Itu hadza min fadli rabbi. Masya-Allah. Angkat diri pula. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Sebenarnya rasa gembira, ini merupakan kita katakan sesi yang kedua lah sempat kita bersama. Saya pun dah lupa kali pertama kita bersama Ustaz ya. Ketika secara langsung Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lama kita tak bersama muka. Alhamdulillah. Baiklah sidang penonton, kenapa tidak seandainya anda bersama dengan kami, sila buka phone anda, kita like dulu Facebook Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru TV3, dan seandainya anda ingin membuat panggilan secara live, anda boleh terus di nombor talian yang tertera di kaca TV anda 1800 881677. Baiklah Ustaz. Ya. Kalau kita berbincanglah Ustaz kan tentang sunnah ketika berbuka. Biasa saya duk fikir kuih lapis, kuih talam, kuih koci, mutabak tak nak cakap lah Ustaz kan. Tapi mungkin Ustaz nak boleh bagi mukadimah dulu, introduction mengenai sunnah ketika berbuka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Amin ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada adinda saya Dai Nizal dan sahabat Jumaat seluruh yang mengikuti program kita Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, sama ada di kaca TV maupun di kaca handphone kita melalui sahabat Jumaat page Tanyalah Ustaz TV3. Dan saya nak mengajak semua tuan-tuan kita untuk kita pada pagi ini saya nak ajak dua doa aja. Yang pertama, doa pagi hari yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Apa Nabi SAW ajar doa ini? Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, lagi rezeki yang baik-baik dan amal yang Allah terima. Yang pertama. Yang kedua, doa supaya Allah jauhkan kita daripada wabak dan musibah yang sedang berlega di kalangan kita pada ketika ini. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam keadaan kita menjalani ibadat puasa. Salat Jumaat kita ni selalu sebut puasa saja.
Padahal bulan Ramadan ni bulan bukan sekadar puasa, tetapi Allah limpahkan dengan pelbagai kelebihan-kelebihan yang tidak ada tolok bandingnya jika nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Salih alaihi wasallam digelar sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati. Digelar juga sebagai Syahrus Siyam, bulan puasa. Digelar juga sebagai bulan Al-Quran. Digelar juga dengan bulan pengampunan maghfirah dan macam-macam nama gelaran yang Allah berikan kepada bulan Ramadan yang menunjukkan tentang kehebatan bulan Ramadan itu sendiri. Dan subhanallah, apabila salah satu daripada perkara yang telah diwajibkan oleh Allah berada dalam bulan Ramadan yang namanya puasa, maka setiap yang wajib selalunya dia ada disusulkan dengan perkara-perkara sunat yang mengiringinya. Kan Salih Muhammad, kalau cerita solat wajib, maka ada solat-solat sunat yang mengiringinya dan ada amalan-amalan sunat yang terangkum di dalam solat tersebut. Demikian juga puasa. Dalam puasa itu wajib. Namun di sana ada amalan-amalan sunat yang terangkum yang akan membantu kepada kesempurnaan puasa itu tersebut. Dan salah satu yang nak kita bincangkan secara spesifik pada hari ini, subhanallah, tajuknya nampak macam simple aja dan Nizal dan semua sahabat Salih alaihi Muhammad, tetapi perbincangan dia sangat luas sebenarnya. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, yang namanya sunnah ketika berbuka puasa. Jadi Nabi SAW sebut, Salih alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, man shama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Siapa yang melakukan berpuasa dalam bulan Ramadan ini imanan dengan iman sungguh-sungguh kepada Allah, wahtisaban dengan harap sungguh-sungguh kepada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Jadi subhanallah, dalam keadaan kita nak mendapatkan pengampunan Allah yang sangat istimewa dalam bulan Ramadan disebabkan oleh dosa-dosa kita yang begitu banyak ni, maka ada dua ciri yang Nabi pesan kat kita. Yang pertama, imanan. Iman ni maksud apa ni? Percaya sungguh-sungguh dengan janji-janji Allah. Percaya dengan apa yang Allah offer, percaya apa dengan apa yang Nabi SAW offer. Dan subhanallah, percaya ini tanda dia apa ni? Bersungguh dia melakukan. Nampak kesungguhan dia tu, nampak kesungguhan dia berpuasa, nampak kesungguhan dia nak merebut janji-janji Allah tu, nampak kesungguhan dia. Salih alaihi Muhammad. Dan yang kedua, wahtisaban, harap sungguh-sungguh pahala di sisi Allah, walaupun dia tahu dia buat itu penuh dengan kelemahan dan kecacatan. Dan di antara kesungguhan yang dia buat itu ialah dia melaksanakan ibadat ataupun amalan-amalan sunat yang banyak terangkum di dalam puasa sepanjang hari dalam bulan Ramadan. Antaranya ialah sunnah ketika berbuka puasa, adab-adab. Bukan sekadar dia nak makan untuk buka puasa, namun di sana ada adab-adab yang tertentu yang Nabi SAW susun, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, yang disusun oleh alim ulama, apa yang kita boleh buat ketika kita berbuka puasa. Itulah yang nak kita bincangkan pada hari ini, hukum-hukum yang terkait dengannya. Salih alaihi Muhammad, apakah amalan-amalan yang sesuai untuk kita lakukan, apakah yang sering ditinggalkan, diabaikan oleh orang-orang yang berpuasa, iaitu sunnah ketika berpuasa ni. InsyaAllah kita akan bincang secara langsunglah, secara lanjutlah daripada pertemuan kita pada hari ini, insya-Allah. Wallahu alam, itu sebagai mukadimahnya. Mudah-mudahan insya-Allah. Sebenarnya banyak lagi sunnah yang belum kita ketahui ketika iftar berbuka puasa. Malahan mungkin juga ada ilmu yang berkaitan dengan adab yang akan Ustaz kongsikan. Baik, kita nak pergi kepada soalan Facebook yang pertama untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, soalannya daripada Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya adab ketika berbuka puasa. Apabila adab itu dijaga dan diamalkan, kita dapat mengagungkan sunnahnya. Apakah adab ketika berbuka puasa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi contoh kepada kita semua, adab ketika berbuka puasa, Ustaz? Macam mana, Ustaz? Baik, terima kasih Kak Ju Zabidi yang mengikuti secara langsung di Facebook. Saya selalu encourage sahabat-sahabat kita yang tengok melalui Facebook ni untuk kongsi pahala. Betul. Macam mana kongsi pahala, dan Nizal? Kita kongsikan video, insya-Allah kita akan kongsikan pahala. Pagi-pagi niat sedekah. Macam mana niat sedekah? Nak sedekah apa? Ada orang sedekah duit, ada orang sedekah ilmu. Maka subhanallah, jangan lupa semua sahabat-sahabat yang sedang mengikuti live kita pada pagi ini, klik je butang share tu. Share je. Pahala ujung jari, Ustaz. Pahala, insya-Allah dia panggil apa? Sesemat apa ni? Pahala tu akan berlanjutan, bersambung-sambung sampai ke yaumul qiyamah nanti. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Bagus soalan tu.
Bila kita ikut sunnah Nabi SAW, soalan pertama dia, sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ikut sunnah baginda Nabi SAW, Allahumma salli alaihi wasallam, apa yang Allah akan berikan dekat kita? Yang pertamanya, Allah akan berikan kepada kita ganjaran pahala. Apa yang Nabi SAW buat, kita ikut. Para sahabat bersungguh-sungguh untuk ikut apa yang Nabi SAW buat. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah lalu di satu tempat yang subhanallah, tiba-tiba dia tunduk. Sahabat dia, kenapa kamu tunduk jalan ke sini sedangkan tidak ada apa-apa? Dia kata, dulu kat sini ada satu pokok yang aku lihat Nabi SAW bila dia lalu, dia tunduk kepala dia supaya tak terkena dahan tersebut. Pokok tu dah tak ada dah. Tapi aku buat itu sebab aku nak tiru perbuatan baginda Nabi SAW. Sampai ke tahap macam tu para sahabat nak tiru Nabi SAW. Itu pertama. Yang kedua, kenapa kita ikut sunnah Nabi SAW? Lambang kecintaan. Lambang kecintaan. Bila kita cinta kat seorang, kita ni selalu nak ikut dia. Dan cinta kat Nabi SAW merupakan tuntutan iman. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wa nasi ajma'in. Atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga dia mencintai aku, kata Nabi SAW, lebih daripada cinta pada anak pinaknya, ibu bapanya dan manusia seluruhnya. Jadi kita buat itu sebagai tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Yang ketiga, ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Mesti ada hikmah. Apa yang Nabi SAW buat, mesti ada hikmah yang terkandung. Nabi SAW kalau dia tidur, Nabi SAW akan baring sebelah kanan. Rupanya dia buat kajian, rupanya usus kita, perut kita duduk sebelah kiri ni, maka bila kita tidur dia tak ada pressure, dia tak tekan pada, maka dia akan mengelakkan penyakit-penyakit yang boleh berlaku seandainya kita tidur di sebelah sana. Tidur tutup lampu, rupanya semalam dia buat kajian terbaru ni, saya semat. Rupanya tidur dalam keadaan lampu terbuka itu menyebabkan sel-sel badan kita aktif yang tak sepatutnya, itu sebagainya. Dia mesti ada hikmah, dan di antara hikmah ketika kita berbuka puasa ialah makan kurma. Ada kurma semula, tuan-tuan buat kajian, bacaan tentang kurma, apakah kelebihan kita. Itu kita akan bincang nanti. Okey, itu soalan yang pertama. Saya mana? Jadi maksudnya yang pertamanya ialah ada pahala yang akan Allah berikan. Yang kedua, tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Ketiga, pasti terkandung hikmah yang terkandung di sebalik perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Itu seandainya kita ikuti. Yang kedua, jawapan yang kedua saya semak tadi ni. Apakah di antara sunnah baginda Nabi SAW? Allahumma salli ala Muhammad ketika berbuka puasa. Salah satunya ialah bersegera berbuka puasa. Yang ni memang tak payah suruh, saya ingat. Memang ni memang on time-nya, cukup panculnya. Subhanallah. 7.20 time buka puasa, pukul 7 dah standby kurma kat depan mulut dah, kan? Sama Allah masuk selalu terus. Subhanallah. Tengok-tengok tu bila baru testing mic, Allah 1 2 3 testing 1 habis tu dah batal puasa kita. Maka tuan-tuan sekalian, sunnah berbuka puasa salah satunya ataupun adab buka puasa ialah bersegera untuk berbuka puasa. Kata Nabi SAW, la yadhulun nasu bi khairin ma'ajal fitr. Sallallahu alaihi wasallam. Aqama qala Rasulullah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW kata apa? Manusia itu sentiasa berada dalam kebaikan selagi mana mereka bersegera ataupun mempercepatkan berbuka puasa. Bersegera berbuka puasa dengan maksud bukannya dengan bermaksud berbuka puasa sebelum waktu dia. Tetapi pada ketika masuk saja waktu, terus saja berbuka puasa, tak perlu lagi dia menunggu sehingga selesainya azan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sama dua azan tu sama dah boleh makan dah. Tak perlu kepada delay, tak perlu kepada tunggu. Tak perlu dulu untuk solat maghrib, tak perlu dulu untuk solat sunat dan melakukan apa-apa aktiviti sekalipun. Bila masuk saja waktu untuk berbuka puasa, maka dia terus saja berbuka puasa. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa hikmah yang dituntut kepada kita untuk mempercepatkan berbuka puasa sallallahu alaihi wasallam ialah agar tidak ditambah waktu siang hari berpuasa ke malam hari, kerana itu lebih baik bagi orang yang berpuasa dan lebih menguatkannya untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab malam tu malam ibadat, masuk malam Ramadan, malam-malam tu malam kita memperbanyakkan ibadat. Kita nak solat tarawihnya, kita nak baca Qurannya, kita nak berzikir, nak berdoa, nak pergi masjid dan sebagainya, maka perlukan kepada tenaga. Maka masuk saja waktu tu, terus makan untuk menguatkan tubuh badan kita untuk kita melaksanakan ibadat. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahawa hadis ini terdapat galakan mempercepatkan berbuka setelah yakin terbenamnya matahari. Antara maknanya ialah urusan umat ini akan sentiasa menjadi tersusun dan umat akan berada dalam kebaikan selagi mana mereka menjaga sunnah ini. Kalau kita sedar tak sedar, kita sedang mendisiplinkan diri kita dengan waktu.
kita diajar untuk mendisiplinkan diri kita dengan waktu solat ala Muhammad, dengan kita mengamalkan sunnah disebut sebagai ajalul iftar ataupun ajalul fitrah, yakni bersegera untuk berbuka puasa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terjawab daripada soalan sahabat kita tadi ni. Insya-Allah saya simak jadi kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Alhamdulillah, mengikuti sunnah Rasulullah adalah lubuk pahala kepada kita dan pastinya ada hikmah, Ustaz ya. Ya, Masya-Allah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya, soalan daripada Puan Rohaya Arifin. Puan Rohaya. Moga dalam kasih sayang Allah Taala. Amin, Masya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Baiklah, soalannya adalah kita ada dua soalan di sini. Yang pertama, kenapa kita disarankan berbuka dengan buah kurma terlebih dahulu? Itu soalan yang pertama. Adakah jika kita tak makan buah kurma dulu, kita tak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah soalan kita yang pertama. Soalan yang kedua adalah kenapa kita disuruh berdoa 5 minit sebelum berbuka puasa? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berbuat yang sedemikian? Mohon pencerahan daripada Ustaz insya-Allah. Baik, Allah SWT. Terima kasih kepada Kak Rohaya Arifin. Panggil Kak lah sebagai penghormatan. Walaupun saya tak tahu, mungkin muda pada saya ke, ataupun saya berasa saya muda. Terima kasih kepada Kak Rohaya Arifin atas soalan. Saya simak dua soalan. Kenapa buka puasa dengan kurma? Kenapa kita berdoa? Yang pertamanya, kenapa kita buka puasa dengan kurma? Yang pertama, sebab dia merupakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya, sebab dia ada kelebihan-kelebihan yang terkandung dalam kurma untuk support, untuk berikan kekuatan kepada orang-orang yang berpuasa. Pertama, Ustaz Ismail, apa dia tadi? Sunnah bagi Nabi SAW. Dekat mana dalil sunnahnya? Baik, Allahumma salli Ismail. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin. Fa illam takun rutabatun fatumairatin, fa illam takun tumairatun hasawatin minal ma'i au kama qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW sentiasa berbuka puasa sebelum solat maghrib dengan beberapa biji rutab. Rutab ni apa? Rutab ini kurma yang basah. Kurma yang dah hampir masak, dia dah basah. Dia ada berapa jenis? Pertama khal, kemudian rutab, kemudian tamar. Khal ini maksud kurma yang kering, kurma yang masih keras. Yang duduk di pokok dia tu. Kalau dia dah lembut dah sikit tu, dia dah separak, dia dah lembut dah sikit tu, yang ni dia panggil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil rutab. Rutab. Nabi SAW makan rutab. Kalau tak ada rutab, kata Anas bin Malik, Nabi SAW akan makan beberapa biji tamar. Tamar ini kata ulama ialah kurma-kurma yang telah dikeringkan. Yang kita selalu duk makan, yang kita dah sampai kat kita ni, kurma dah jarang dapat rutab dah. Yang dah sampai kat kita ni dah sampai dah, biasanya dah dikeringkan. Sebab prosesnya, tempoh perjalanan yang jauh sebagainya, maka semua orang dah jadi apa ni? Dia jadi tamar. Maka makan tamar. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, sekiranya tiada tamar maka baginda akan minum beberapa teguk air. Jadi Imam At-Tirmizi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sallallahu alaihi Muhammad Imam Imam Sararanfuri, Allah sebut susah menyebutkan bahawa Nabi SAW akan berbuka puasa dengan rutab atau tamar atau air sebelum menunaikan solat maghrib. Dikatakan juga bahawa Nabi SAW akan berbuka puasa dengan buah tamar sallallahu alaihi Muhammad pada musim sejuk, berbuka dengan air pada musim panas. Baginda juga menyukai berbuka puasa dengan 3 biji tamar atau sesuatu yang tidak dimasak. Imam Mubarakfuri pula menyebutkan bahawa hadis ini menjadi dalil kepada sunatnya berbuka puasa dengan rutab. Sekiranya tidak ada, berbuka puasalah dengan tamar. Sekiranya tidak ada, maka berbuka puasalah dengan air. Itu sekuens dia. Tuan-tuan, jadi sunnah dia apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dia ialah berbuka puasa dengan kurma. Alhamdulillah. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, itu yang pertama apa tadi ni? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ustaz, untuk soalan yang kedua, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sebelum iftar? Kita nak tahu jawapannya. Ustaz pun dah tak sabar. Kita kembali selepas ini, tawakuf seketika.
Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah saya ucapkan kerana anda berjaya sekali lagi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sekarang waktu pagi ini adalah masa untuk anda mencari lubuk pahala. Kita nak cari ilmu. Nanti bila nak iftar, bila nak berbuka puasa ni, apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ustaz, kita nak teruskan dengan perbincangan kita dengan soalan yang pertama. Saya kira Ustaz masih lagi ada poin yang berkaitan bila kita nak berbuka puasa, iftar memang kena dengan kurma dahulu ke ataupun macam mana? Dan kita teruskan dengan soalan yang kedua, iaitu adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sebelum berbuka puasa? Silakan Ustaz. Terima kasih. Masih menjawab soalan Kak Rohaya tadi ni. Soalan Muhammad yang pertamanya sebab dia sunnah Nabi SAW. Sunnah juga makan 3 biji tu. Kemudian Allahumma salli Muhammad, yang keduanya daripada poin yang pertama, daripada soalan pertama tu, poin yang kedua ialah sebab hikmah yang terkandung di sebalik kurma tu, kelebihan yang terkandung di sebalik kurma tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya baca beberapa artikel berkaitan kurma. Kesimpulannya, kurma mempunyai instant energy. Dia ada tenaga segera yang dapat dikonsum, yang dapat diterima oleh tubuh badan dengan segera, dengan kadar penyerapan segera. Jadi seolah konten sugar dalam konten gula ataupun dalam kurma itu sendiri 50 ke 75%. Jadi itu yang bagi tenaga segera kepada kita yang berpuasa. Jadi bila kita buka puasa dengan kurma, maka dia akan berikan tenaga segera itu. Yang keduanya berdoa. Merupakan salah satu daripada sunnah baginda Nabi SAW. Apabila berbuka puasa, Nabi SAW berdoa. Dan Allahumma salli Muhammad, dan orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa, ini merupakan waktu-waktu mustajab doa. Nabi SAW pernah menyebut thalathun la turaddu da'watuhumus saimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum. Sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Rasulullah rahu Tirmizi, Nabi SAW sebut ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doa mereka. Yang pertamanya, orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Yang ketiga ialah doa orang yang dizalimi. Jadi salah satunya ialah doa orang ketika berbuka puasa, seorang orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa. Waktu ni waktu mustajab doa. Jadi ambil momen sikit, duduk bersama dengan ahli keluarga tu, subhanallah, untuk angkat tangan berdoa, minta apa saja hajat yang kita hajatkan dalam keluarga tu. Duduk, ambil, inilah momen-momen yang selalu orang waste, orang buang saja. Kita tengok kita macam mana. Anak kita buka puasa tempat lain, suami buka puasa tempat lain, isteri, kita hidang makanan, masing-masing ambil makan dan pergi makan tempat. Ambil waktu tu 5 minit, 10 minit sebelum buka puasa, duduk ramai-ramai, tolong angkat tangan doa. Waktu tu waktu mustajab doa. Rugi kalau tak berdoa waktu tu. Bukan setakat doa nak makan. Doa apa yang ada dalam hajat kita ni, apa yang kita perlukan dalam keluarga kita. Supaya Allah berikan kebaikan dalam keluarga, Allah limpahkan, Allah jauhkan daripada musibah, bala bencana, ujian dan penyakit yang tak mampu ditangguh. Manfaatkan waktu tu untuk berdoa sesungguhnya. Dan Nabi SAW juga sebut dalam sebuah hadis yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah SAW, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watun ma turaddu, atau kama qala Rasulullah SAW rawahu Ibnu Majah. Nabi SAW kata, sesungguhnya orang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak di saat hendak berbuka puasa tu. Maka hadis ini menjadi dalil bahawa waktu tersebut waktu yang sangat istimewa untuk berdoa. Maka orang yang tidak memanfaatkan waktu itu sebaiknya untuk berdoa, maka dia duduk dalam kerugian yang sangat-sangat salih asyamat, rugilah pada waktu itu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Syukur pada Allah Taala. Apa jua hajat yang kita ada, berdoa 5 minit sebelum waktu iftar. Mudah-mudahan Allah Taala terima. Amin. Amin. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook seterusnya. Soalan daripada Puan Sahziatul Siddiq. Soalannya adalah, berdoa ketika menunggu untuk berbuka puasa salah satu waktu mustajab doa. Soalan saya, bagaimana situasi ketika saat itu bagi wanita memang sibuk di dapur, Ustaz? Tu dia. Berdoa sahaja di dalam hati. Apakah dia telah menjaga adab dalam berbuka? Maafkan saya. Apakah dia telah menjaga adab dalam berdoa ketika untuk berbuka puasa tersebut, untuk mustajab doanya? Soalan pertama. Soalan yang kedua adalah, apakah dengan berdoa sahaja tidak mengira waktu ketika bulan Ramadan juga merupakan waktu doa itu mustajab, atau hanya pada waktu yang tertentu sahaja? Cantik soalan dia. Silakan Ustaz. Baik, Allah Subhanahu. Puan Sahziatul Siddiq, minta maaf lah sebut nama salah sikit.
Puan Saziatul Siddiq, Masya Allah, tanya pada soalan masa. Waktu tu waktu sibuk lah. Saya lihat sama Ahmad. Ya? Waktu dapur orang lelaki-lelaki tunggu untuk makan je. Perempuan dekat dapur, Masya Allah, hungkang-hungkang apa semua sebagainya nak siap-siap untuk masak. Saya lihat sebab sekarang ni orang dah jarang masak. Orang sibuk dekat pasar Ramadan ke apa, beli barang makan siap. Tapi waktu memang waktu sibuk. Macam mana Ustaz? Waktu tu saya tak berdoa ni, saya tak duduk bersama-sama dengan. Kalau cantik, yang paling cantik sekali ialah siapkan persiapan semua untuk makan, untuk berbuka puasa itu mungkin 10 minit, 15 minit sebelum nak berbuka puasa. Dah siap teridang semua cantik dah. Saya lihat Syahmat, dah semua duduk semua dah duduk di hadapan Syahmat, makanan dah siap, angkat tangan berdoa, itu yang paling cantik. Tapi ada time rushing, kelang kabut balik kerja, tak sempat nak buat. Sambil-sambil duduk masak. Boleh tak Ustaz untuk kami berdoa? Boleh. Boleh. Sambil masak, ya Allah, ya Tuhan, kau lembutkanlah hati suamiku ni, ya Allah. Ya Allah, kau lembutkanlah suamiku ni, ya Allah. Ya Allah. Duk sebut lembut suamiku. 30 hari dia doa lembut sungguh suami dia. Lembut macam tu. Bukan maksud dia lembut hati suamiku. Sebut waktu masak, waktu sambil masak, sebut nama anak-anak kita. Sambil masak, sambil siapkan makanan, sambil dia menyebutkan dan melafazkan doa-doa itu, bukan dalam hati sekadar dalam hati, tapi dilafazkan doa-doa itu. Ya Allah, Kau berilah keberkatan kepada keluarga kami, ya Allah. Amin, ya Allah, Kau berilah keberkatan, Kau jauhlah keluarga kami daripada musibah, ya Allah. Sambil masak tu boleh juga dia berdoa. Cuma bila sebut adab ketika berdoa tu adalah adab ketika berdoa, duduk menghadap arah kiblat, mengangkat tangan, salat Ahmad, mengulang-ulang sebut nama Allah, berselawat pada Nabi SAW. Maka itu adab-adab ketika kita berdoa. Namun nak bagi tahu, boleh tak berdoa sambil masak? Boleh tak sambil driving? Boleh tak sambil buat apa-apa urusan? Ya, boleh untuk kita berdoa, tidak ada jadi masalah. Yang keduanya, soalan Salih Alaihi Muhammad, Salih Ahmad tentang doa. Adakah pada waktu-waktu tertentu sahaja dalam bulan Ramadan ini disunatkan kepada berdoa? Boleh tak pada mana-mana waktu dalam bulan Ramadan itu dia berdoa? Ya, jawapannya ya, boleh, tak ada masalah. Apa sebab Nabi SAW sebut tadi ni, salasan la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftir. Di antara 3 orang yang tidak ada hijab, yang tidak ada ditolak akan doa-doa mereka. Salah satunya as-saimun, orang-orang yang berpuasa hatta yuftir, sehinggalah dia berbuka. Jadi sepanjang hari itu manfaatkan, selagi dia berpuasa, selagi dia tak berbuka, waktu tu waktu mustajab doa untuk dia. Tetapi yang paling cantik ialah kita combinekan waktu kita berpuasa dengan waktu-waktu mustajab doa yang lain. Antaranya, waktu kita nak berbuka puasa tadi ni, duduk di hadapan makanan, tergabung 2 kehebatan atau waktu mustajab doa. Lagi waktu kita solat, lepas tu kita berdoa, tergabung pula dengan 2 doa mustajab yang lain. Lagi Ustaz Syamad, waktu mana? Waktu kita, Allahumma salli sebagai contoh hari Jumaat, di antara 2 khutbah tersebut, tu bergabung pula 2 tu sebagainya. Jadi kita cari waktu-waktu mustajab doa untuk kita gabungkan dengan mustajabnya doa orang yang berpuasa itu, maka subhanallah sudah pasti doa ini akan lebih dimustajabkan oleh Allah SWT. Namun seandainya dia berdoa saja pada mana-mana waktu dia ketika dia berpuasa, itu pun sudah disebut oleh Nabi SAW sebagai doa yang tidak ada hijab di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya-Allah, adalah satu kerugian sebenarnya di samping kita berpuasa ni, tapi jarang sesekali kita mengangkat tangan untuk berdoa, Ustaz ya. Yeah. Mudah-mudahan Allah Taala menerima doa kita, insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Baiklah, kita ada pemanggil di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan. Saya Melor Ismail dari Pontian Johor. Masya Allah. Silakan Puan. Assalamualaikum Dai Nizal dan Ustaz Jafri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Melor. Apa khabar Kak Melor? Alhamdulillah baik Ustaz. Saya ingin nak tanya Ustaz. Selain makanan sunnah Rasulullah SAW iaitu kurma ketika berbuka, apakah makanan-makanan yang diamalkan ketika berbuka supaya Rasulullah tu sentiasa segar ketika bersolat tarawih, solat malam, tahajud. Kadang-kadang kita kalau bangun malam, kadang kita rasa letih, mengantuk. Betul. Jadi apakah amalan-amalan Rasulullah yang sentiasa segar melakukan solat-solat seperti ini? Boleh Ustaz kongsikan? Baik, insya-Allah. Baik. Itu saja soalan saya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Melu Ismail merupakan salah seorang kita punya peminat tega tanya lo Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, satu soalan yang sangat baik. Selain daripada kurma Ustaz, apakah alternatif makanan lain untuk menyegarkan tubuh badan kita? Okey, mungkin baik. Ustaz boleh kongsi insya-Allah. Allahumma salli alaihi. Selain pada kurma, dapatkan makanan-makanan yang agak manis. Sebab manis ini akan memberikan kepadanya salli ala Sayyidina Muhammad tenaga, salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang paling penting, Puan Melur dan semua sahabat-sahabat yang mengikuti kuliah program Tanya Ustaz kita pada pagi ini, salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, jangan makan berlebihan. Kalau nak tanya apakah yang boleh menyebabkan kita segar nanti lepas daripada untuk kita beribadat selepas daripada kita berbuka puasa, ialah kita makan tidak berlebihan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surah Al-A'raf ayat 31. Dan makanlah dan minumlah kamu, kata Allah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Dalam hadis Nabi SAW sebut, cukuplah bagi anak Adam itu berapa suap yang dapat meluruskan tulang belakangnya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ini memberikan kekuatan kepadanya. Sekiranya tidak dapat, maka pastikan untuk perutnya itu sepertiga makanan, sepertiga lagi minuman, dan sepertiga lagi untuk pernafasan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kita kalau buka puasa ni macam balas dendam. Solat Muhammad kan, masya-Allah. Selagi boleh balance, selagi boleh balance kan. Daripada dia kira siap-siap ni makan banyak ni. Ni untuk apa ni? Oh, yang ni untuk breakfast tadi, untuk brunch, untuk lunch, untuk tea petang, untuk apa semua siap dah ni dengan dinner sekali masuk kat dalam tu. Tadi sahur pun sama juga. Dia double dia makan. Tuan-tuan, Allahumma salli. Masya-Allah, nanti sujud tarawih ni keluar cendol ke hidung. Tuan-tuan simak, maka ya Allah, jangan paksa dia perut tu dah kempih elok cantik dah seharian tu kan. Lepas tu masuk disumbat-sumbat, lepas tu sampai terbuka tali pinggang. Duduk macam tu. Abang jom solat pun tunggu sekejap lah, tak laratlah, masya-Allah. Tuan-tuan, berlebihan dalam makanan boleh menyebabkan sakit. Saya sebab Nabi SAW dalam sebuah riwayat sebut, sumu tasihu, kamu berpuasa dan saya kamu sihat. Salih Muhammad. Berpuasalah dan saya kamu akan sihat. Sungguh kajian-kajian yang menjelaskan bahawa orang yang berpuasa ini membawa pada kesihatan. Orang yang sakit nak sembuh sakit puasa. Orang yang ada sakit jantung, kau orang kolesterol tinggi, kau orang apa penyakit, kita baca kan kajian-kajian yang buat tentang orang berpuasa. Betul. Tapi pasal apa kita puasa tiba-tiba jadi sakit? Sebab kita puasa tak kena cara yang Nabi SAW tunjuk. Nabi makan kurma 3 biji kurma. Kita 3 pinggan kita makan. 3 juga tu. Berbeza maksudnya. Maka apa yang berlaku, dia tak menyihatkan tubuh badan tapi menyebabkan badan jadi berat dan susah untuk beribadat. Maka subhanallah, ingat di antara perkara ataupun sunnah Nabi SAW sebelum Nabi SAW solat ialah Nabi SAW makan dengan kadar yang berpatutan, kadar yang sedikit dan tidak berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Apa jua sunnah yang disyariatkan, pastinya ada hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook, iaitu soalan Puan Masrifah Nur Jama'i. Soalannya adalah, adakah makan buah-buahan ketika berbuka puasa termasuk dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah buah tembikai antara buah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan, Ustaz? Tu dia dah rasa macam segar balik. Soalan yang kedua, untuk mendapat ganjaran pahala puasa dan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, adakah kita perlu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi ketika berbuka puasa? Antaranya seperti membaca doa sebelum berbuka puasa, berbuka dengan manisan buah kurma, air kosong, air putih, dan tidak makan dengan cara yang terlalu banyak. Mohon pencerahan insya-Allah. Baik, Allahumma salli. Buah-buahan boleh makan, buah-buahan tak ada masalah apa, insya-Allah. Dan betul kata disebutkan oleh Puan Masrifah tadi ni bahawa Allahumma salli Muhammad, tembikai merupakan salah satu daripada makanan kesukaan Nabi SAW yang tercatat dalam makanan-makanan yang biasa dimakan oleh baginda Nabi SAW, iaitulah tembikai. Maka kalau kita nak mengambil kelebihan mengikuti sunnah Nabi SAW dalam makan buah tembikai, maka boleh saja kita makan buah tembikai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keduanya, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa dia? Tentang adakah kalau malam itu malam Al-Qadar, salli ala Sayyidina Muhammad, orang-orang yang beramal dengan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW ketika berbuka puasa ini juga akan mendapat kelebihannya? Ya, sudah pasti.
kalaulah pada malam-malam Al-Qadar itu, subhanallah, malam tersebut itu merupakan malam Al-Qadar, semua amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, sallallahu alaihi Muhammad, yang perbuatan yang kita nak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada ganjaran pahalanya, dan ganjaran pahala yang kita akan dapat disebabkan oleh kebaikan-kebaikan kita lakukan pada hari tersebut, yang kecil atau yang besar, semuanya digandakan oleh Allah. Khairun min alfi syahr, lebih hebat daripada 1000 bulan. Maka Ustaz Jumat, 10 akhir Ramadan ni cari apa saja amalan-amalan sunnah yang Nabi SAW buat belaka. Orang lelaki-lelaki sebagai contoh ni, Allah SWT, pakai serban. Saya ni pakai serban ni bukan sebab alim, bukan sebab segak, sallallahu alaihi Muhammad. Pakai serban sebab nak tiru sunnah bagi Nabi SAW. Nabi SAW pakai serban. Saya tak tahu serban Nabi SAW macam mana, tapi saya duduk baca hadis Nabi SAW pakai serban, maka saya pun pakai serban sebab nak tiru Nabi SAW. Mudah-mudahan kalaulah dia bertepatan dengan malam itu, malam Al-Qadar, ataupun kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan dalam bulan Ramadan, maka mudah-mudahan sedikit daripada amalan ini akan dapat manfaat dan ganjaran pahala dia. Ustaz Muhammad, tuan-tuan, bersuginya, lagi apa lagi sunnah-sunnah bagi Nabi SAW kan, Jumaat potong kukunya, apa saja amalan sunnah yang Nabi SAW buat, tuan-tuan, kita nak perbanyakkan dan kita nak buat. Kalaulah bertembung pula dengan malam Al-Qadar, maka gandaan pahalanya, subhanallah, seumpama kita melakukannya khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, salah satunya ialah sunnah ketika berbuka puasa. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, banyak sebenarnya medan-medan ilmu yang telah pun Ustaz berikan kepada kita. Ala kulli hal, segala ilmu yang telah kita dengar, kita catat, kita amalkan seketika, kita hadamkan, dan jom kita beramal kembali selepas ini. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Masya Allah, Ramadan telah datang kepada kita, tetamu yang membawa 1000 malahan kebaikan kepada kita. Akan tetapi, rugi seandainya kita tak tengok Tanyalah Ustaz pada pagi ini, kerana kita membincangkan tentang sunnah ketika berbuka puasa. Masya Allah. Baik, kita maafkan saya tersasul pula Ustaz awal pagi ni. Maafkan saya. Kita teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada Tuan Al-Ali Ali. Okey, soalannya adalah, bagi orang yang perlu makan ubat sebelum makan, dia perlu berbuka dengan memakan ubat dahulu sebelum memakan buah kurma. Adakah dia mendapat pahala sunnah ketika berbuka puasa? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Kena makan ubat dulu Ustaz. Macam mana Ustaz dapat tak pahala sunnah kat situ? Bagus, Masya Allah. Soalan ni Al-Ali Ali. Terima kasih Tuan Al-Ali Ali atas soalan tadi. Masya Allah. Soalan bagi pihak sahabat-sahabat kita yang mungkin terpaksa beramal dengan ubat-ubatan disebabkan oleh ujian Allah Ta'ala ke atas kesihatan. Maka tuan-tuan ingat sebab Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Muhammad, orang yang sakit dan orang yang bermusafir, maka ganjaran pahala baginya sebagaimana keadaan ketika sihat dan keadaan dia ketika Allahumma salli ala Muhammad dia bermukim. Tuan-tuan, ada amalan-amalan tertentu yang kita telah lazimi. Orang yang rajin ulang alik ke masjid, orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin solat sunat, antaranya ialah orang yang beramal dengan sunnah-sunnah Nabi SAW ketika berbuka puasa. Tiba-tiba dia diuji dengan sakit. Bila diuji dengan sakit, maka dia tak mampu untuk melakukan amalan-amalan tersebut disebabkan oleh penyakit dia tu, ataupun disebabkan oleh dia bermusafir. Maka ganjaran pahala Allah akan tetap berikan kepadanya sebagaimana dia beramal sebelum daripada tu. Maka insya-Allah biiznillah, jangan risau. Ada orang yang sedih Ustaz, bila dia salli ala Muhammad, dia tak boleh nak berdiri daripada dia waktu dia duduk solat. Sebab duduk biasa solat berdiri 20 rakaat.
Hebat, subhanallah. Saya tengok kadang-kadang orang tua-tua lebih kuat daripada orang muda-muda. Orang tua-tua boleh solat sampai 20 rakaat konsisten. Straight tak berhenti, berdiri semua. Orang muda-muda, subhanallah, nampak 8 rakaat tu hilang. Tentang saya kadang-kadang kekuatan. Tapi dia bila sampai suatu tahap dia sakit, dia tak boleh nak berdiri dan dia sedih. Subhanallah, Ustaz, bila pahala saya. Nabi SAW sebut tentang orang yang berdiri. Orang yang dalam amalan sunat ni, orang berdiri kemudian duduk, dia dapat separuh daripada berdiri. Orang yang duduk dapat separuh daripada salat al-jamaah. Kami kena duduk, Ustaz, bukan sebab kami nak duduk, tapi kami terpaksa duduk sebab kami dah tak boleh berdiri dah. Jangan risau. Insya-Allah Allah akan kurniakan pahala yang sempurna kepadanya disebabkan oleh Allah SWT ketidakmampuan dia untuk melakukannya. Bukan dia sengaja, tak, tapi dia tak mampu disebabkan oleh keuzurannya, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab ali tadi ni, insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah biasa memberikan kepada kita kekuatan untuk kita beramal dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah akibat ketidakuzuran tapi niatnya itu Allah Taala tahu, saya. Ya, baiklah, kita ada pemanggil seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni Mamu Hanifah daripada Pulau Pinang, ustaz dan dai dan kru-kru Mamu doakan banyak selamat daripada dunia sampai akhirat. Amin ya Rabb. Mamu sehat? Mamu sehat, alhamdulillah. Doa semua tu Mamu pun sehat, alhamdulillah. Kami mintalah penyakit ni semua biarlah Tuhan ambil balik, insya-Allah. Kita doa. Amin, mudah-mudahan. Amin ya Rabb. Amin. Soalan Mamu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang niatan tu jangka bulan puasa, tapi lagu mana Nabi Muhammad buka puasa time yang perang tu? Adakah dia doa-doa ke atau makan ke? Makan memang tak tahu nak kata lagu mana Nabi buat makanan nak buka puasa tu. Tapi yang tu pasal apa yang bulan perangnya time pergi jadi musuh bulan puasa ni jadi lagu tu. Lagi satu soalan, kadang-kadang orang tak puasa ni lebih ada pada orang yang puasa. Orang puasa doa sikit ya. Orang yang tak puasa ni doa banyak pada ni. Tapi dia makan dulu pada kita dah. Yang tu lah, Mamu lah. Kadang-kadang tak puasa, Mamu doa banyak. Makan pun banyak. Yang tu lah soalan Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa lah kan Mamu. InsyaAllah, mudah-mudahan Mamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kesihatan yang berpanjangan. Amin. Amin. Allahumma ya amin. Cantik soalan tadi, Ustaz. Nabi SAW dalam keadaan yang kita katakan berpuasa tetapi masih lagi meneruskan medan peperangan dan sebagainya. Soalannya adalah berbuka ketika medan peperangan, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Mungkin Ustaz boleh huraikan sedikit. Okey, dan soalan kedua macam tadi? Saya kira mungkin kita jawab soalan yang pertama dulu, insya-Allah. Baik, Allah SWT. Terima kasih Mamu yang telefon daripada Pulau Pinang. Solat Muhammad, bahasa-bahasa tu bahasa yang familiar dengan saya ni, orang utara kan. Tuan-tuan, Allah SWT, sungguh Nabi SAW dalam peperangan-peperangan, Salat alaihi Muhammad, terdapat para sahabat Nabi SAW yang meminta izin pada Nabi SAW untuk berbuka puasa. Ada di kalangan sahabat Nabi SAW yang memilih untuk terus berpuasa. Maka Nabi SAW meraihkan kedua-duanya. Ada sahabat Nabi SAW yang punya kekuatan untuk berpuasa, maka Nabi SAW teruskan puasa kamu. Sebab Nabi SAW tak perintahkan kepada mereka untuk berbuka puasa. Ada di kalangan sahabat Nabi SAW yang tak ada keletihan dan tak mampu untuk meneruskan puasa. Maka Nabi SAW mengizinkan kepada mereka untuk berbuka puasa. Bagaimanakah cara berbuka puasanya Nabi dengan para sahabat ketika berperang? Wallahu a'lam. Tetapi makan dengan keadaan yang sekadar-kadarnya itulah yang disebutkan sebagai sunnah bagi Nabi SAW ketika berbuka puasa. Jarang kita dengar, bukan cerita buka puasa saja. Makan biasa Nabi pun Nabi SAW makan dalam jumlah ataupun kuantiti yang sangat sedikit. Itu Nabi SAW cara makan. So, Nabi SAW makan tidak sampai kenyang. Nabi SAW itu cara makan Nabi SAW. Kita makan kalau buka puasa tu macam disebut tadilah balas dendam. Mungkin salat tuan-tuan yang nak menjawab soalan tersebut, maka Nabi dan para sahabat pada ketika berperang boleh memilih sama ada berperang dalam keadaan berpuasa, dan itu dilakukan oleh sebagian sahabat, dan sebagian sahabat yang lain memilih untuk terus untuk berbuka puasa. Dan bagaimana keadaan mereka berbuka puasa? Dengan makan dalam keadaan kadarnya sahaja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mungkin berdoa katanya tadi ni. Berdoa. Saya kata ada orang yang tak puasa tapi kuat doa dia. Ada
orang yang puasa tapi kurang doa dia, salih ala Sayyidina Muhammad. Ingat macam tu. Yang paling penting ialah menunaikan kewajipan dan tanggungjawab yang telah Allah bebankan kepada orang-orang mukallaf yang namanya rukun dalam berpuasa. Tak kiralah dia buat apa selepas tu, dia berdoa dalam puasa hukumnya sunat. Memperbanyakkan doa ketika berpuasa hukumnya adalah sunat, tetapi berpuasa itu sendiri hukumnya wajib. Maka menunaikan yang wajib itu lebih utama daripada menunaikan yang sunat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baiklah, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan daripada Izzara. Soalannya adalah, soalan yang pertama. Apakah minum 3 teguk air sahaja merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kerana didapati segelintir ketika berbuka kenyangnya hanya dengan bergelas-gelas air dan bersulami makan dan minum menjadikan pembaziran makanan disebabkan kenyangnya hanya dengan meminum air semata-mata. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah sunnah berbuka puasa adalah menyegerakan berbuka, iftar. Soalan saya, Ustaz, manakah lebih aula, manakah yang lebih baik, menjamah dahulu dengan kadar yang sedikit dan segerakan solat maghrib dahulu, ataupun kita boleh makan dengan kadar yang berat sedikit agar menghasilkan lebih tenaga kemudian baru disusuli dengan solat maghrib? Masya Allah, kita ada 2 soalan yang bagus di sini. Silakan Ustaz, soalan yang pertama. Baik, Allah. Soalan pertama tadi, minum bergelas-gelas air. Banyak tu gelas tu. Nabi SAW ajak kat kita cara minum air. Nabi SAW minum, cara Nabi SAW ajar kepada kita cara minum air ialah bila kita pegang gelas tersebut, jangan bernafas dalam gelas. Kita minum 1 teguk, kemudian kita lepaskan. Kemudian kita minum 1 teguk, kemudian kita lepaskan. Kemudian kita minum 1 teguk dan kemudian kita lepaskan. Demikian yang diajar oleh baginda Nabi SAW dengan cara kita minum air. Bukan berhenti setakat 3 tegukan. Boleh saja minum sampai habis 1 gelas. Tetapi cara minum ialah 1 teguk kita lepas, 1 teguk kita lepas. Itu cara Nabi SAW ajar kepada kita. Cumanya macam mana tak bagi terlalu pack sampai penuh perut kita dengan air. Balik pada hadis Nabi SAW tadi, Nabi kita biarkanlah perut kamu itu 1/3-nya air, 1/3-nya makanan dan 1/3 lagi pernafasan ataupun angin. Kalau nak minum, dia dahaga sangat, gerguk dia telan. Macam unta minum air, gok minum. Minum, jangan lepas nafas dekat dalam gelas. Saya terbaca juga kajian tu bila saya duk baca tentang hadis Nabi SAW, kitab Riyadhus Salihin tentang adab Nabi SAW minum air. Nabi lepas di luar, lepas nafas. Rupanya bila kita lepas carbon dioxide kita ni dalam air itu dia ada chemical reaction dengan bercampur dengan air tu. Dan dia ada negative impact kepada tubuh badan. Yang tu tuan boleh baca sendirilah kelebihannya. Yang keduanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mana lebih aula, makan sikit dulu kemudian solat ataupun makan dulu? Tuan-tuan dengar ni, Nabi SAW cerita, Nabi SAW makan macam mana? Nabi SAW makan rotok 3 biji dalam riwayat. Kemudian Nabi SAW minum air dan Nabi SAW pergi solat. Itu yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW. Dan saya selalu suggest untuk kita buat macam ni. Sebab badan kita tak akan terbeban sangat. Cuma dengan makanan yang begitu banyak dan perut kita sempat untuk absorb yang sedikit tu dan getting ready untuk makan yang selebihnya lepas daripada kita solat sekejap lagi. Dan yang keduanya, sebab waktu maghrib ini waktu yang sangat pendek. Waktu maghrib merupakan waktu yang sangat pendek di antara waktu-waktu solat yang lain. Maka dengan sebab kita spend terlalu banyak masa, mungkin boleh menyebabkan terlepas waktu maghrib kita. Kita mengejar untuk berbuka puasa dengan segera, tetapi kita meninggalkan kewajipan untuk solat pada waktu dia. Ustaz Simak, kita mengakhirkan solat maghrib. Bahkan ada yang sampai terlepas solat maghrib disebabkan terlalu menumpukan untuk makan. Maka Allahumma salli, apa yang kita boleh buat ialah, yang pertamanya kita buat sunnah macam Nabi SAW buat. Siapkan, saya selalu sebut macam ni, siapkan sejadah. Kalau kita solat dekat rumah disebabkan PKP dan sebagainya, siapkan sejadah. Sejadah untuk solat berjemaah bersama dengan keluarga. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapkan makanan yang simple. Letak kurma dulu, tak air kosong dulu. Ataupun sikit kuih. Kemudian makan kuih ni, makan kurma sikit, kemudian solat maghrib dulu. Lepas solat maghrib, kita makan yang berat dalam keadaan kita relax, kita tak rushing. Perut kita pun kita tak sempat, tak gelojoh-gelojoh untuk kita makan. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi SAW sebut, apabila telah dihidangkan makan malam, maka mulakanlah ia sebelum kamu menunaikan solat maghrib dan jangan kamu tergopoh-gopoh ketika makan malam kamu tersebut. Jangan makan kelang kabut. Maka kita boleh makan secara tak tergopoh-gopoh bila kita masuk kita telah solat maghrib dah. Yang keduanya, apabila makanan telah terhidang. Bila makanan telah terhidang, makan teruslah.
Oh, dia pergi dah siap bos semua hidang dengan udang tu, dia duduk melambai-lambai kat depan dia dah parking cantik dah dekat situ. Tiba-tiba pengurusi masjid kata, tuan-tuan kita kat sini dia makan kurma dulu. Jawab dia memang tak khusyuk lah dia solat. Dia masuk angkat takbir saja, habislah udang tu lagi apa semua. Sekali dengan tu imam sekali dia simpan aku udang tu kat aku apa semua, habis terabak macam tu. Maka Nabi SAW sebutlah solat tapi hadratit ta'am, tidak ada solat yang dapat dilakukan dengan sempurna apabila makanan telah dihidangkan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diriwayatkan bahawa Ibnu Umar apabila telah dihidangkan makanan untuknya sedangkan solat telah bermula, maka beliau tidak mendatangi solat melainkan sehingga beliau telah selesai makan walaupun beliau telah mendengar bacaan imam. Maka hikmah perkara ini kata ulama ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad meninggalkan makanan dalam keadaan kita punya keinginan untuk makan, keinginan yang kuat untuk menjamahnya dalam keadaan perasaan lapar ini boleh menghilangkan khusyuk dalam solat. Jadi subhanallah saya cermat dalam hadis-hadis tersebut dimakruhkan solat apabila telah terhidang makanan yang hendak dimakan kerana dia boleh mengganggu hati dan menghilangkan kesempurnaan khusyuk. Imam Al-Munawi menyebutkan hadis ini menyatakan hendaklah didahulukan makan malam sebelum solat maghrib seandainya telah dihidangkan. Namun ia juga dipraktikkan juga pada solat-solat yang lain. Ini kerana puncak arahan kerana bimbang hilangnya khusyuk dalam solat. Okey, boleh nak dua keadaan tadi kita sebut tadi. Yang pertama, keadaan yang paling afdal ialah makan sedikit kemudian solat, kemudian solat Nabi Muhammad barulah makan yang berat. Yang kedua, makanan telah pun terhidang, maka makan teruslah kemudian barulah solat dengan syarat jangan tergopoh gapa dan jangan sehingga kita mentakhirkan bahkan sampai terlepas waktu solat maghrib kita itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, satu cadangan, satu saranan yang baik daripada Al-Fatih Ustaz. Bermulanya iftar kita tu kita makan yang ringan dulu, sejadah tu kita dah prepare awal-awal, sebenarnya itu lebih afdal saya. Baiklah, kita ada pemanggil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Tak dengar pula, Masya Allah. Minta kuatkan suara boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i dan Ustaz. Masya Allah. Ya, silakan soalannya. Saya nak tanya bagaimanakah kita nak mendidik anak-anak supaya berbuka dengan makanan sunnah. Macam setengah berat mesti ada yang tak suka kan? Itu je soalan saya. Masya Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita Puan Nurul Bizan. Cantik soalannya. Nak didik anak-anak untuk suka dengan makanan sunnah ketika berbuka, Ustaz. Baik. Macam mana caranya, Terima kasih Ustaz? Kak Robizan tolong tanya soalan ni bagi pihak ibu-ibu di luar sana. Masya-Allah. Allah muslimat, tuan-tuan, orang yang paling berkuasa dalam rumah ketika bersahur dan ketika berbuka puasa ialah si ibu ni. Ibu ni lah yang paling power sekali. Dia melangkaui kuasanya Perdana Menteri dalam rumah tu, kan? Maka dialah yang main peranan. Okey, Ustaz Semat. Okey, hari ni kita nak buka puasa. Tadi dengar dah tanyalah Ustaz tadi ni apa yang Nabi SAW buat, apa yang dicadangkan kepada kita. Oh, kita makan yang sikit dulu. Kemudian sekejap lagi baru kita solat, kemudian dia semua. Ibu ni main peranan. Tolong makan semua makan dekat meja, makan dekat sini. Jangan makan masing-masing. Sebab Nabi SAW sebut tentang barokahnya makan secara berjemaah. Nanti seorang makan kat sana, seorang makan kat sini, maka hilang barokahnya. Sahabat kata Rasulullah, ya Rasulullah SAW, kami ni makan tapi kami tak rasa kenyang. Pasal apa Rasulullah? Nabi kata, adakah kamu makan sendiri-sendiri? Ya, kami makan sendirian ya Rasulullah. Makanlah secara berjemaah kerana di sana ada barokahnya. Oh, mak main peranan. Hari ni kita buka puasa, jangan siapa makan dekat depan TV, jangan siapa makan kat sana. Semua orang berhimpun makan sekali. Ni mak punya peranan. Ni kurma, ini Nabi SAW ajar kat kita makan kurma. Kurma macam-macam jenis duk ada sekarang ni. Kurma Maryami, kurma Salih ala Sayyidina Muhammad, kurma apa lagi, Ajwa Aliyah Madinah, macam-macam. Salih Jumat nak dapat kurma Ajwa pun mudah dah sekarang ni. Salih Jumat dulu nak dapat kurma Ajwa ni sangat susah. Macam-macam jenis kurma. Yang ni rasa leo, yang ni rasa macam ni, yang rasa lain. Sedap-sedap pun ada, yang sangat sedap pun ada. Pi cari jenis-jenis kurma yang sedap-sedap ni. Mungkin dia anak tak sedap yang ni, tapi yang ni anak sedap yang ni. Try tengok, bagi dia rasa. Subhanallah, saya simak tuan-tuan. Saya pun ada saya punya kurma yang saya sedap, yang saya suka. Yang ni sedap saya makan. Yang lain saya tak apa prefer sangat. Maka macam mana makanan, macam mana bentuk nasi atau jenis makanan yang banyak, kurma pun ada jenis makanan yang banyak. Maka subhanallah, kita pilih option-option ni supaya anak kita boleh rasa yang mana yang sedap untuk dia makan, dan didik dan disiplinkan kita dan ahli keluarga kita supaya dapat beramal dengan sunnah bagi Nabi SAW. Bagi tahu dekat dia, ni ada kelebihan dia, ini ada fadilat dia,
ini ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Mudah-mudahan keluarga kita seluruhnya istiqamah untuk beramal dengan makanan sunnah baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sebenarnya itu adalah kuasa ibu, sebenarnya boleh lagi nak mendidik dan sebagainya. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Baiklah, nampaknya Madam, ilmu kita semakin berpanjangan. Banyak lagi soalan Facebook yang nak kita ambil. Ala kulli hal, kita tawakuf seketika, kita hadamkan ilmu, nantikan persoalannya lebih menarik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti umat terdahulu supaya kita bertakwa. Bila puasa ini membawa kita kepada takwa, sudah pasti dia ada kaedah dan cara yang tersendiri dalam madrasah Allah Subhanahu wa taala. Manakan tidak? Nabi sendiri bersabda, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajarkan adab kepada aku, Allah sebaik-baik yang mengajar. Jadi dalam hidup kita ada tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk tarbiyah madrasahnya adalah Ramadan al-Mubarak. Jadi Nabi dengan para sahabat sentiasa ternanti-nantikan bulan Ramadan. Bila Nabi tunggu dengan para sahabat bulan Ramadan, penantian mereka penuh dengan keterujaan. Teruja untuk beribadah, teruja untuk banyak amal, teruja untuk bagi sedekah, teruja untuk menghidupkan malam, teruja untuk menjaga dan mempertahankan diri daripada maksiat dan sebagainya. Macamlah hari-hari yang lain mereka buat dosa. Tapi tidak, untuk bulan Ramadan mereka tingkatkan lagi kesungguhan. Kenapa? Kerana Nabi dengan para sahabat tidak mahu terlepas peluang bersama dengan bulan Ramadan. Kerana bagi mereka, terlepas bulan Ramadan, nak digantikan seumur hidup sekalipun, tidak akan sama dengan bulan Ramadan. Jom kita renung satu hadis Nabi pada akhir bulan Sya'ban. Nabi naik di atas mimbar, Nabi menyampaikan khutbah. Kata Nabi, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, Qad adhallakum syahrun azimun mubarakun. Telah datang kepada kamu, itu terjemahan kita, tetapi dalam bahasa Arab, telah dimuliakan ke atas kamu satu bulan yang agung. Azim digunakan untuk memuliakan sesuatu. Telah datang kepada kamu satu bulan yang agung, maknanya bulan yang mulia. Bukan sahaja bulan itu mulia, kehadirannya juga untuk memuliakan orang yang meraihkan bulan Ramadan dengan ibadah. Bila kata azim, sudah pasti Allah akan gambarkan betapa hebatnya bulan Ramadan yang siapa terlepas, rugi dia seumur hidup. Walaupun kita kata tahun depan ada Ramadan, soalannya sejauh mana kita pasti bertemu dengan tahun depan? Apakah gambaran azim bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini sambungan hadis tadi. Fihi, padanya ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Satu amalan sunat bersamaan satu amalan fardu di bulan lain. Dan satu amalan fardu di bulan Ramadan bersamaan 70
amalan fardu di bulan yang lain. Masya Allah, tidak akan dapat walaupun satu hari dalam 365 hari yang lain sama seperti bulan Syahrun Azimun, bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi jangan lepaskan peluang, rebut sehingga ketitisan darah yang terakhir. Hadza wa billahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, anda telah kembali lagi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tajuk pada pagi ini sangat penting, jadi jom bersama dengan saya kita menjadi ejen penyebar kebaikan. Zaman moden sekarang mudah nak dapat pahala. Saya pahala di hujung jari. Ambil telefon anda dan jangan sesekali kita lupa untuk share FB Live kami. Kerana apa? Kerana tajuk pagi ini sangat menarik. Macam mana kita nak mencari lubuk pahala sunnah Nabi SAW sebelum berbuka puasa. Seorang share adalah dalam 40 orang view saya, dapatlah akaun pahala kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, soalan Facebook insya-Allah. Soalan daripada Puan Nur Dahlia Biru. Soalannya adalah, adakah antara sunnah ketika berbuka puasa ialah makan secara berjemaah? Yang manakah lebih afdal, yang manakah yang lebih baik bagi suami? Adakah berbuka puasa di rumah bersama ahli keluarga atau bersama para jemaah di masjid ataupun di surau? Mana satu yang lebih baik Ustaz? Mohon pencerahan. Itu dia. Puan Nur Dahlia Biru pun bertanya bagi pihak para isteri di rumah sana, suami saya ni Ustaz, subhanallah, pantang dapat tiap-tiap hari lah, ya Allah, saya selamat buka puasa kat masjid. Kami ni teringinlah nak buka puasa dengan dia kat rumah ni. Salih ala sayyidina Muhammad. Yang mana lebih afdal Ustaz? Baik, Allah bersama. Yang pertamanya tuan-tuan, berbuka puasa secara berjemaah itu dituntut dalam syariat. Nabi SAW sering saja mengarahkan para sahabat untuk makan secara berjemaah saja, makan beramai-ramai. Salih ala sayyidina Muhammad. Sehingga Nabi SAW sebut berjemaahlah, kan di sana ada barokahnya. Baik, Allah bersama tuan-tuan. Yang keduanya, subhanallah, mana lebih afdal tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya yakin dan saya meyakini suami yang sentiasa berusaha untuk buka puasa di masjid itu dengan tujuan dia bukan sekadar untuk meraihkan kawan-kawan dia, tetapi dia berusaha untuk mendapatkan solat fardu secara berjemaah di masjid. Kalaulah dia mampu untuk buka puasa di rumah dia secara berjemaah dengan ahli keluarga dia, kemudian dia mampu juga untuk pergi solat maghrib secara berjemaah sebagaimana dituntut kepada orang lelaki untuk solat berjemaah di masjid, maka itu terbaik untuk dia. Dia buka puasa di rumah dia dengan ahli keluarga dia, siap buka puasa berjemaah dengan keluarga, dia pun start motor pergi ke masjid, solat jemaah pula di masjid. Faham tak tu? Sebab solat jemaah di masjid ni tuntutan kepada orang lelaki, orang perempuan tak. Lalu subhanallah, tapi rumah dia jauh mungkin. Nak pergi masjid, kalau dia buka puasa kat rumah, saya menyebabkan dia terlepas solat maghrib secara berjemaah di masjid. Lalu semalam apa dia buat? Terus buka puasa saja di masjid untuk dia solat berjemaah di masjid. Maka itu lebih utama untuk dia. Sebab nak jaga Ustaz Syumat mendapat apa ni? Untuk dia mendapatkan kelebihan solat berjemaah di masjid sebagaimana dituntut kepada orang-orang lelaki untuk solat di masjid berbanding dengan orang perempuan. Maka pilihlah, tengoklah yang mana yang lebih bersesuaian. Salih ala Syumat. Maka mudah-mudahan terjawab soalan
yang ditanyakan tadi. Seandainya dekat masjid itu, subhanallah, buka puasa untuk seluruh ahli keluarga, maka suami ni bawa dengan anaknya, bawa dengan isterinya, semua buka puasa dekat masjid, akhirnya dapat solat berjemaah di masjid. Sallallahu alaihi Muhammad, buka puasa secara berjemaah dengan keluarga di masjid dan solat pula berjemaah maghrib di masjid. Itu yang paling terbaik, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah ada nilai bertambah-tambah lagi keberkatan insya-Allah. Baik. Kita ada pemanggil di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohani Musnidar Badu Banting. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan puan. Ya, saya ingin bertanya biar tahu, jangan keliru. Macam ni, ni sunah-sunah di bulan Ramadan yang kita boleh lakukan ni memang banyaklah. Seperti awalkan buka dan akhirkan sahur, dan berbuka dengan kurma. Soalan saya, orang-orang yang berpenyakit kencing manis ni, dia tak nak buka kurma. Dia mengelakkan yang manis-manis, tak nak makan yang buah-buahan yang manis. Jadi dia tak buka kurma lah, cuma minum air kosong, rebus-rebusan sayur dan makan nasi pun tak boleh lebih. Apakah ini tidak dapat sunnah di bulan Ramadan, Ustaz? Apakah yang perlu dimakan pada orang-orang yang kencing manis? Dia supaya dapat sunnah di bulan puasa. Itu salah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang yang sakit, Ustaz, macam mana Ustaz tak boleh nak makan yang manis? Bagus. Kak Siti Rohani tanya soalan bagus bagi pihak sahabat-sahabat kita yang tu, yang tak boleh nak makan kurma. Kami nak makan apa, Ustaz, bagi orang kencing manis ni? Kena tanya doktor yang tu. Saya pun tak tahu nak tolong jawab lebih tu macam mana. Tak boleh, Ustaz, mana boleh, mana tak boleh, saya tak tahu juga sebab saya bukan bidang dia. Tapi subhanallah, macam mana saya sebutkan tadi, bila seorang sahabat tanya kami tak mampu untuk makan disebabkan kami kena makan ubat dulu dan sebagainya. Demikian sallallahu alaihi Muhammad, sebab Nabi SAW pernah menyebutkan tentang orang yang sakit dan orang yang bermusafir, kemudian dia tidak dapat melakukan amalan-amalan yang biasa dia lakukan dalam kehidupan dia, maka ganjaran pahalanya seperti mana dia melakukan ketika dia sihat dan ketika dia bermukim. Maka mudah-mudahan amalan kita dulu ni sebelum kita sakit, kita biasa makan kurma, kita biasa beramal dengan sunnah-sunnah Nabi SAW ketika berbuka, tapi kita tak mampu untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah akan kekalkan ganjaran-ganjaran pahala itu disebabkan oleh keuzuran yang menghalang kita daripada melaksanakan secara sempurna. Mudah-mudahan terjawab, Kak Siti Rohani. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, amin Allahumma ya amin. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan daripada Mas Nida Johari. Soalannya adalah, bagaimanakah keadaan apabila kita di dalam perjalanan yang memang dijangkakan sempat sampai awal sebelum waktu berbuka, namun tiba-tiba timbul pelbagai halangan, contohnya terkandas dalam kesesakan lalu lintas yang sangat teruk akibat kemalangan, bencana dan sebagainya, dan kita pula tidak mempunyai sebarang bekalan makanan untuk berbuka. Itu dia situasinya. Jadi soalan saya adalah, nombor satu, adakah berdosa apabila kita tidak berbuka apabila masuk waktunya? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah, dalam keadaan seperti ini, apakah yang patut kita lakukan apabila masuk waktu berbuka? Silakan, bagus, Ustaz. Puan Mas Nida Johari tolong tanya dekat kita. Allahumma salli ala Muhammad. Bagus juga soalan. Soalan ni tuan-tuan sebenarnya bukan soalan untuk dia kadang-kadang. Ini ulama kata dekat kita, soalan-soalan bila kita tanya ni, yang pertama kita tanya sebab kita tak tahu. Ini soalan yang dibenarkan pada syarak. Yang kedua, soalan yang kita tanya itu soalan kita dah tahu tapi kita tak pernah nak faham. Tanya tu untuk memahamkan kita. Itu soalan dibenarkan pada syarak. Yang ketiga, tanya soalan itu, soalan yang kita dah tahu dan kita dah faham tapi kita nak orang lain pun tumpang faham sekali dan tumpang tahu sekali. Maka dia tolong tanya bagi pihak itu soalan-soalan yang dibenarkan pada syarak. Soalan yang tak dibenarkan pada syarak ialah soalan nak test tu Ustaz tahu ataupun tidak. Kan? Yang keduanya, Ustaz Syamad dia tanya tu sebab dia tak mau buat. Tanya tu kalau boleh nak supaya Ustaz tu beritahu kat dia tak payah buat. Macam tu kan, macam Bani Israel dengan kisah lembu tu. Ustaz Syamad, tuan-tuan, bagus soalan tu. Dia dah duduk dalam perjalanan. Dia plan tu memang sampai tu on time dia untuk dia buka puasa. Dan dia tak plan, dia tak prepare apa-apa pun dalam kereta dia, dalam kenderaan dia untuk dia berbuka puasa. Tiba-tiba start pun jam sangkut.
Tak boleh nak bergerak. Nak makan apa ni Ustaz? Telefon Ustaz. Ustaz, saya ni duduk atas highway ni, jalan jam Ustaz. Saya nak buka puasa ngapa Ustaz? Manalah saya tahu. Apa yang anda nak kata? Tak ada apa Ustaz, tak ada apa langsung. Apa pun tak ada. Cuba tengok celah-celah tu ke. Kukulah ada kurma jatuh sebiji kau. Tak ada Ustaz. Memang tak ada apa. Air pun tak ada Ustaz. Habis nak buat macam mana? Berdosa tak sini Ustaz? Tak berdosa. Subhanallah. Tak berdosa. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita tak ada benda nak makan disebabkan waktu berbuka puasa telah sampai dan kita tidak ada benda apa nak makan, maka subhanallah, adakah kita masih dikira sebagai berpuasa selepas daripada? Tak, kita tak puasa dah. Kita dah habis dah. Sebab habis saja, masuk saja waktu maghrib, terbenam saja matahari, maka waktu tu bukan waktu bukan berpuasa lagi. Walaupun dia tak makan, dia tidak dikira sebagai orang yang berpuasa. Dah habis dah. Dia tak makan apa Ustaz, tak ada apa. Habis saya nak buat macam mana Ustaz? Tak payah buat apa-apa. Tak payah buat apa. Perlu tak Ustaz saya korek hidung saya bagi batal puasa ke? Tak payah. Tak perlu untuk batalkan puasa. Sebab bila masuk saya waktu maghrib, dah selesai dah. Dia sudah tidak dikira sebagai orang yang berpuasa lagi. Dah selesai dah. Boleh faham tak? Gitu keadaannya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak situasi-situasi yang kita alami, terutamanya apabila nak iftar berbuka puasa. Saya nak celah sikit. Boleh, silakan. Saya cadang. Kadang-kadang ada, saya tengok waktu kita duduk di negara Arab, Ustaz Syamat, ada satu amalan yang orang buat, tuan-tuan Ustaz Syamat, yang kita boleh tiru. Apa dia tuan-tuan Ustaz Syamat? Ialah dia edarkan juadah berbuka puasa. Simple aja, kurma dengan air kotak. Itu je dia buat. Kurma dengan air mineral kecil itu atau kurma dengan air kotak. Dia upah budak-budak ni untuk pergi edarkan di jalan-jalan. Dia orang tunggu tepi jalan ramai-ramai, kemudian kereta yang lalu dia akan bagi kereta-kereta ni untuk dia orang buka puasa. Ganjaran pahala yang sangat besar yang Allah kurniakan kepada orang yang memberi makanan untuk orang berbuka puasa. Maka amalan-amalan macam ni mungkin boleh. Saya pernah buka puasa dekat restoran. Sebab dah on the way, tiba-tiba dah sampai masuk waktu dah, tak sempat nak pergi nak singgah mana. Tengok ada satu kedai makanan segera di tepi highway tu. Maka saya masuk dekat situ. Pergi dekat Petronas, pergi dekat petrol station, pergi beli kurma. Kemudian Allah SWT, saya tengok dekat dalam tu ada ramai lagi orang yang masih menunggu makanan untuk berbuka puasa, tapi tak ada lagi makanan belum sampai dekat dia. Maka apa kita buat? Kita pergi bawa kurma tu distribute dekat dia. Kan pergi cik ambil kurma. Sebab kita nak merebut ganjaran pahala untuk orang berbuka puasa. Tapi nak pergi kurma pun macam nak pergi mencuri barang orang. Takut gedeg-gedeg, berdebat-debat. Takut apa? Takut orang reject. Orang tak mau. Apa masalahnya? Cik nak kurma cik. Nah, biasanya orang akan ambil. Dan berebutlah peluang-peluang ataupun ruang-ruang yang macam ni. Kat traffic jam ke apa semua, kita ada lebihan kurma. Buka tingkat, cik nak kurma cik. Cik nak... Buatlah takat-takat mana yang kita mampu untuk buat untuk bagi kemudahan untuk orang lain berbuka puasa juga. Mudah-mudahan insya-Allah antara alternatif yang ada, mudah-mudahan insya-Allah, amin. Mungkin soalan ini juga boleh jadikan lubuk pahala juga untuk saya mewakili kepada kita katakan peniaga premis perniagaan di luar sana. Mungkin Ustaz boleh jawab secara ringkas insya-Allah berkenaan dengan pemilik kedai, owner kedai, restoran dan sebagainya. Mungkin mereka pun nak cari pahala sebenarnya di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi apa alternatif yang boleh restoran ataupun kedai buat untuk menjana pahala mereka juga sebenarnya Ustaz? Bagus soalan tu, insya-Allah. Tuan-tuan, ada beberapa kaedah yang saya boleh cadangkan. Seperti yang dibuat di Mekah sebagai contohnya. Yang pertamanya, Salih Asyik Muhammad, daripada pendapatan ataupun jualan kita pada hari tersebut, allocate sedikit untuk kita bersedekah. InsyaAllah, tuan-tuan jangan risau. Allah akan gandakan rezeki. Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Jangan risau, tak akan berkurang harta orang sedekah, kata Nabi SAW. Allah akan menggantikan dengan lebih baik. Allah sebut dalam Al-Quran. Allah ganda 700 kali ganda. Banyak kelebihan-kelebihan yang kita boleh bincang tentang. Allah SWT bersedekah, terutama pula dalam bulan Ramadan. Allocate satu. Ataupun yang kedua, apa yang kita boleh buat? Tuan-tuan, buat satu package yang tidak mahal. Salih Asyik Muhammad, dan buka offer ni kepada orang-orang yang nak bersedekah dalam bulan Ramadan. Sebagai contoh, satu meal untuk berbuka puasa dengan harga, sebagai contohnya RM10. RM10. Apa sedia? Kurma sikit, ada nasi sikit, ada makanan sikit dan air sikit. Berapa harga dia? RM10. Salih Syamat. Kemudian minta siapa-siapa yang nak sponsor, kita masukkan duit sebagainya. Salih Syamat, tuan-tuan. Dan subhanallah,
pack barang RM10 itu dan ikhtiar untuk cari fakir miskin dan bagi pada orang untuk berbuka puasa. Itu di antara alternatif ataupun cara yang boleh diusahakan oleh pekedai-pekedai ataupun orang-orang yang berniaga ini salih alaihi wasallam untuk dia menumpang sedekah. Dia kata, tapi Ustaz saya berniaga, Mas berniaga, dia dapat keuntungan daripada RM10 itu, dapat keuntungan. Tapi di sana dia ingat, dia juga membuka ruang kepada orang bersedekah. Untuk bersedekah. Dan dia juga membuka ruang kepada orang lain untuk mendapat manfaat daripada sedekah tu. Maka dia jadi middleman, walaupun dia untung, tapi di sana ada pahala. Ada pahala. Untung dunia dapat, untung akhirat pun dapat. Cantik saranan daripada Ustaz sebenarnya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, antara idea-idea yang dapat kita cari, yang dapat kita laksanakan, terutamanya kita nak menepah, mencari lubuk pahala ketika berbuka puasa. Baiklah, kita nak melaporkan tirai di TV3. Kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Syukur pada Allah Ta'ala, dengan ilmu yang ada, kita hadamkan, kita simpan, kita kongsi kepada yang ramai, kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kembali lagi di dalam majlis ilmu kita, iaitu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Biar tahu jangan keliru. Bila dah tahu, semakin banyak pahala yang kita dapat, terutamanya dalam satu bulan ini, iaitu bulan puasa, bulan Ramadan Al-Mubarak. Sunnah-sunnah Nabi SAW yang dapat kita amalkan, terutamanya sebelum kita berbuka puasa. Baik, kita nak raikan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan Facebook seterusnya, maafkan saya, kita ada satu soalan Ustaz, tapi saya ambil soalan saya dulu, boleh Ustaz? Boleh. Baik. Boleh. Saya ada satu situasi, mungkin situasi ini dah familiar, terbiasa, bahasa kampung familiar, dah terbiasa dengan suasana kita. Sebagai contoh, kalau ada individu ataupun mana pihak lah yang bagi kita makanan dan sebagainya, kita nak balas tu tak mampu sebenarnya Ustaz. Jadi apa sumbangan yang boleh saya berikan, sumbangan juga yang boleh saya berikan kepada orang yang bagi saya makan? Saya nak balas tapi saya tak mampu. Macam mana Ustaz? Ya, bagus soalan tu. Salih alaihi Muhammad. Kalau ingat cerita kita kat kampung-kampung dulu, kalau petang-petang tu mak nak masak apa-apa, untuk buka puasa mak akan masak bagi lebih. Kemudian satu jenis makanan. Kemudian kita pergi hantar dekat jiran-jiran. Pergilah hantar rumah makcik satu, pergi hantar rumah mak long satu, mak ngah satu, kita bawa bekas tu. Nanti apa yang dimasak oleh mak long tu, kita akan dapat balik dekat sini. Jadi dua makanan dah. Lepas tu hantar tu dapat. Akhirnya jadi banyak makanan kita pada hari tersebut. Itu nama dia barakah. Bila kita kongsikan makanan, kita akan dapat lebih. Itu nama dia barakah. Tapi kadang-kadang kita tak ada benda makan tu. Kita tak ada nak gantikan tu. Maka apa yang dibuat oleh Nabi SAW, apa yang diajar oleh Nabi SAW, saya nak minta benda ni jadikan amalan kita. Sebab benda ni selalu kita abaikan dan kita tak buat. Kita tak buat, tuan-tuan. Apa kita buat bila orang bagi dekat kita? Bila orang jamu kita makan, apa kita buat? Tuan-tuan, Nabi SAW ajar untuk kita doakan dia. Nabi SAW ajar kita untuk doakan dia. Apakah doa dia? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari, Nabi SAW menziarahi ayah kepada Abdullah bin Bushr. Jadi, Abdullah bin Bushr bahawa Nabi SAW diminta ayahnya untuk mendoakan mereka setelah Nabi SAW selesai menjamu selera. Selepas dia siap makan, Nabi SAW, apa doa Nabi SAW? Tuan-tuan, tolong catat doa ni. Setiap kali orang jamu kita makan, tuan-tuan tolong doa ni. Apa macam mana doa dia? Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum. Ulang balik. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Macam ala biasa kita baca Allah barik lahum fi ma tanah tu, tukar kepada tanah tu kepada lahum kan. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Itu doa dia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah mereka dengan apa yang telah kamu rezekikan kepada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
serta kau ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, dalam Sunan Abi Daud, ketika Nabi SAW datang berjumpa dengan Sa'ad bin Ubadah, lalu Sa'ad membawa roti dan minyak, maka Nabi SAW pun memakannya. Kemudian kemudian Anas bin Malik menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, aftara indakum saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Nabi SAW kata, telah berbuka di sisi kamu mereka yang berpuasa, telah makan makanan kamu mereka yang baik, dan telah berselawat ke atas kamu para malaikat. Itu tak payah hafal pun tak apa. Yang paling penting tuan-tuan hafal yang tadi ni. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Tu insya-Allah doanya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah dapat juga satu petua daripada Al-Fadhil Ustaz, mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama insya-Allah. Baik, kita nak raikan, kita ada pemanggil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nizal. Masya-Allah. Saya Nurhayati Ismail dari Rawang. Silakan puan, apa soalannya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya. Kak Iyad ni, Kak Iyad ada beberapa soalan. Ya Kak Iyad, silakan. Tentang makanan sunnah Nabi kan makan 3 biji kurma. Mengapa Nabi suka yang ganjil? Baik. Dan lagi satu tabiat Kak Iyad. Kak Iyad suka makan duduk di lantai Ustaz, cara Nabi. Walaupun keluarga makan di meja, tapi Kak Iyad memilih untuk duduk di lantai. Dan keluarga pun dah faham sangat dengan perangai Kak Iyad ni sebab dah dari muda dah biasa Ustaz. Masya-Allah. Adakah kita dikira tidak meraihkan keluarga tu Ustaz? Baik. Dan lagi satu Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan tentang kefahaman seseorang setengah dia orang kata makan di tulang tu macam geli Ustaz. Macam apa? Geli. Makan dekat tulang-tulang. Baik. Itu saja soalan saya kat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita. Cantik soalan dia. Puan Nurhayati Ismail dari Rawang. Kak Iyad. Maafkan Kak Iyad. Masya-Allah. Saya kira ada beberapa soalan di sini. Nombor 1, kenapa Nabi SAW apabila makan sesuatu, memang Nabi suka perkara yang ganjil. Okey, nak bilangannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, suka makan di bawah. Adakah itu dikira tak meraihkan keluarga? Dan yang ketiga, kita ada 3 soalan di sini. Kita nak bagi pencerahan kepada mereka yang bila kata sebut saja makan talam, geli dan sebagainya. Mungkin ada kelebihan yang Ustaz boleh kongsi insya-Allah. Pertama, kenapa 3? Ya. Allah witrin yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu ganjil dan Allah suka kepada yang ganjil. Itu salah satu daripada saya semak yang sesuai mungkin sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat cerita Nabi SAW pun suka kepada makanan-makanan dengan jumlah yang ganjil. Selebihnya wallahu alam, demikianlah amalan Nabi SAW. Nabi biasa makan 1 ataupun 3 ataupun 5. Demikian Nabi SAW juga selesa dan tak pernah meninggalkan solat-solat witir, sebab dalam satu riwayat menyebutkan Allah itu ganjil, Allah itu witir, dan Allah suka kepada yang witir, yang ganjil. Utama. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, Kak Iyad suka duduk makan dekat bawah, tak suka duduk atas meja. Tuan-tuan makan tak atas meja? Siapa yang makan atas meja? Cuba angkat tangan. Mana ada orang makan atas meja, tuan-tuan? Orang duduk menggunakan meja saja. Guna meja, ya, duduk atas meja. Mana orang duduk atas meja? Nabi SAW dalam hadis, dalam riwayat, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW biasa duduk makan secara duduk. Jadi duduknya iqa' dia panggil. Ada beberapa jenis duduk iqa', duduknya melunjurkan paha, duduknya mengangkat paha satu rapat ke perut dan sebagainya. Ada beberapa bentuk duduk iqa' yang ditunjukkan oleh sallallahu alaihi Muhammad, alim ulama sallallahu alaihi Muhammad. Dan Nabi SAW tidak menggunakan meja. Kenapa Nabi SAW tidak menggunakan meja? Ulama mensyarahkan hadis tersebut mengatakan bahawa pada ketika tersebut penggunaan meja ini merupakan adat-adat kebesaran kepada orang-orang yang tertentu. Dia bentuk kemuliaan, bentuk kemegahan. Dan Nabi SAW tak suka keadaan-keadaan yang demikian. Bentuk-bentuk kebanggaan ataupun bentuk-bentuk kebesaran Nabi SAW tak suka. Maka Nabi SAW akan duduk di bawah. Nabi SAW tak duduk bersila macam kita. Nabi duduk dalam keadaan makan. Yang makan itu boleh menyebabkan dia makan cepat. Dia tak makan banyak.
Itu cara Nabi SAW makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka, tapi sekarang ni semua orang pakai meja dah. Orang datang. Bukan disebabkan kebesaran dan kemuliaan dan kemegahan dah. Semua orang pun pakai meja untuk makan. Adakah kita menyalahi sunnah bagi Nabi SAW? Tak. Sebab uruf menunjukkan bahawa keadaan demikian bukanlah satu bentuk kesombongan. Maka tak ada masalah apa. Makan guna meja, okey. Tapi kak suka duduk kat bawah. Okey, kak duduk di bawah. Adakah kak tak meraihkan orang di atas? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad? Tak juga, asalkan kita makan sekali beramai-ramai. Orang makan di atas, kita seorang-seorang makan di bawah. Kak mai duduk kat atas lah kak. Tak maulah, saya suka duduk kat bawah Ustaz. Saya selesa duduk kat bawah. Tak apalah. Adakah saya tidak meraihkan? Taklah meraihkan. Jangan sampai tetamu kita rasa offended saja. Tetamu kita rasa macam dia tidak diraihkan. Kita jemput tetamu kita, mai duduk, kita semua duduk makan kat atas, tiba-tiba kau duduk kat bawah seorang-seorang. Dia rasa apa? Mai duduk kat atas. Akhirnya dia rasa dia tidak diraihkan. Maka waktu itu lebih utama untuk kau meraihkan tetamu tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Maka mungkin dengan cara perbuatan kita menyebabkan dia rasa offended, dia rasa macam dia tersisih, dia rasa macam dia maka itu perbuatan yang tidak sesuai pada syarak. Mungkin yang tu kau pandai-pandai nilai dah. Yang ketiganya, Allahumma salli apa soalan yang ketiga tadi? Makan talam. Saya makan dalam talam. Okey. Makan berjemaah tidak semestinya makan dalam talam. Makan berjemaah walaupun makan dalam pinggan masing-masing, tapi makan secara berjemaah, makan ramai-ramai. Itu dikira sebagai makan berjemaah. Adapun makan dalam talam ini merupakan salah satu daripada perbuatan ketika makan berjemaah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW biasalah makan dalam satu bekas yang besar, maka para sahabat berkongsi makanan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu amalan yang perlu dididik. Amalan yang perlu dididik. Sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan jilat jari. Orang yang tak biasa jilat jari akan rasa jijik. Orang yang tak biasa makan dalam talam, dia mula-mula dia akan rasa jijik. Tapi setelah dia dididik dan dia biasakan dengan amalan tersebut, maka dia tidak ada lagi perasaan demikian. Kunci kepada perbuatan tersebut ialah didikan. Yang paling penting, yang paling cantik ialah dididik semenjak kecil untuk beramal dengan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Maka dia tidak akan rasa pelik dan jelek dalam keadaan dia melakukannya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itulah yang paling penting. Kuasa ibu ketika mana buka puasa iftar, masih lagi ada ruang untuk mendidik anak sebenarnya saya. Mudah-mudahan kita manfaatkan yang sebaiknya insya-Allah. Baiklah, kita berehat seketika, kita tawakuf, hadamkan ilmu, kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Hari ini kita membincangkan tentang macam mana kita nak cari lubuk pahala, nak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa. Masya-Allah. Pelbagai situasi yang telah pun kita bincang, tapi soalan tak pernah habis. Maknanya banyak soalan sebenarnya, bermakna ramai orang dahagakan ilmu. Jadi jom sekali lagi saya nak ajak anda semua bersama dengan saya, kita menjadi ejen Allah Ta'ala, ejen penyebar kebaikan. Pahala di hujung jari. Ambil telefon anda, kita kongsi Facebook Live kami. Mudah-mudahan ada nilai pahala kebaikan untuk anda di alam sana, insya-Allah. Amin, amin, Allahumma ya amin. Baiklah, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan daripada Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 16 Ramadan. Di bulan puasa ini, berbuka beramai-ramai sangat menyeronokkan. Adik-beradik berkumpul dan berbuka sama-sama. Makanan pun kebiasaannya penuh meja. Kita disyorkan mengambil makanan yang berdekatan dahulu berbanding yang jauh supaya tak bersilang tangan. Adakah ini juga sunnah Nabi SAW dalam mengajar kita untuk menjaga adab di depan makanan? Bila baca saja soalan daripada Tuan Muhammad Faizal, cantik soalannya. Saya pernah terlintas, saya ada baca satu hadis Nabi SAW di mana ada situasi Nabi mengajar anak untuk makan. Mungkin Allahu alam, kita tak tahu lah saya situasi itu nak berebut makanan ke, banyak sangat ke, banyak kuih ke, Allahu alam. Silakan Ustaz. Baik, Allah SWT, kisahnya berlaku kepada anak tiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia datang, dia kecil lagi, dia cerita.
Ketika dia sampai itu, dia tengok ada makanan, Nabi SAW sedang makan dengan para sahabat, lalu dia cuba untuk mencapai makanan di hadapannya. Nabi SAW pegang tangan dia. Ini dalil yang menunjukkan bahawa adanya perbincangan ketika makan. Jangan kita makan, tak boleh bercakap, makan duduk diam-diam. Tak. Sebenarnya di antara perbuatan Nabi SAW ketika makan ialah Nabi SAW berbicara. Dan Nabi SAW juga mengajar adab ketika makan kepada anak tirinya. Waktu makan tu, sebut tadi ni, ibu main peranan, ayah main peranan mengajar adab ketika makan ni kepada anak-anak ketika duduk berhadapan dengan makanan. Boleh. Waktu dia nak ambil makan, Nabi SAW pegang tangan dia, Nabi SAW sebut yang pertama, bila kamu nak makan, sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Kemudian makan dengan tangan kanan kamu. Nabi SAW ajar dia. Kemudian makan yang dekat dengan kamu terlebih dahulu. Ambil makanan yang dekat dengan kamu terlebih dahulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan maksud Allah SWT, yang pertama sebut nama Allah lah. Itu biasalah kita baca doa ketika kita nak makan dan sebagainya. Yang keduanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, makan dengan tangan kanan. Guna tangan kanan untuk makan. Guna tangan kanan untuk makan. Kalaupun nak minum, gunakan tangan kanan untuk minum. Jangan guna tangan kiri untuk minum. Dia ambil, kita diajar, kita ditrain dah. Yang ni fork, yang ni spoon, yang ni fork, yang ni fork, yang ni spoon, yang ni knife, yang ni apa semua kan. Menggunakan pisau. Terbalik, lepas tu potong-potong daging, ambil tangan kiri, masukkan dalam mulut. Tu menyalahi sunnah baginda Nabi SAW. Bisa makan dengan syaitan orang yang makan dengan tangan kiri. Maka elakkan makan dengan tangan kanan. Dan ambil yang dekat dengan kamu. Ambil makan dekat dengan maksud mulakan, utamakan yang dekat dengan kita. Orang tua-tua kita depan dia ajak adab. Kita jangan bersilang tangan dan sebagainya. Bukan isu bersilang tangan. Isunya ialah adab ketika makan. Bayangkan dalam keadaan orang ramai kat situ, tiba-tiba tangan kita melintah ke sana apa semua. Orang ni tangan melintah ke sini apa semua. Dia hilang adab sesama manusia ketika berhadapan dengan makanan. Bayangkan kalau semua orang duduk dalam adab. Dia ambil makan. Habis yang dia berkenan tu dekat sana. Yang dekat depan dia nasi aja dengan air asam je, dengan air apa ni sambal. Yang lauk semua duk ujang ke sana. Macam mana Ustaz? Nabi suruh ambil yang dekat. Maksudnya subhanallah, seandainya semua makanan yang duduk di hadapan, di depan, di kiri dan kanan itu semua makanan yang sama, maka ambil yang depan dia sajalah. Tapi kalau yang sana tu berbeza, maka boleh untuk dia ambil yang jauh. Saya cuma, tapi jagalah adab-adabnya. Sebagai contohnya, kita nak ambil ajur, kita boleh tak tolong ambilkan untuk saya ke, saya Muhammad, ataupun kita gunakan adab-adab kita lah ketika kita berhadapan dengan manusia yang lain, supaya tak nampaklah kita tu kelojoh sangat. Itu kan, itu maksudnya. Jadi berapa kelebihan kita boleh ambil daripada hadis tersebut. Yang pertamanya, berlaku komunikasi Nabi SAW dengan para sahabat ketika berhadapan dengan makanan. Nabi SAW bahkan mengajar adab kepada anak tirinya dalam keadaan sallallahu alaihi Muhammad berhadapan dengan makanan. Kemudian Nabi SAW ajar untuk membaca bismillah. Nabi SAW ajar untuk menggunakan tangan kanan. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk mendahulukan yang dekat dengan kita. Kalau nak ambil yang jauh, ambillah dengan adab di hadapan orang yang lain. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Inilah hebatnya nilai ajaran agama Islam. Hatta di meja makan juga kita ada rujukan, kita ada tata tertib dan sebagainya. Baiklah, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan daripada Tuan Khaidin. Saya Khairuddin. Semalam saya telah dapatkan penjelasan berkaitan fatwa pematuhan waktu berbuka puasa di luar negara, iaitu perlu mengikut waktu yang ditetapkan oleh pihak masjid, bukannya mengikut waktu di aplikasi telefon. Sebelum penjelasan tersebut, saya telah mengikut waktu di aplikasi telefon lebih awal dari ditetapkan pihak masjid. Saya ambil pendekatan bahawa sunat untuk mengawalkan berbuka puasa. Soalannya, apakah puasa saya sebelum itu telah terbatal? Baik. Mohon penjelasan daripada Ustaz, insya-Allah. Terima kasih Encik Khairuddin atas soalan tersebut. Masalah Allahumma salli alaihi dalam bab urusan waktu solat, urusan masuk hari raya, urusan berpuasa dan sebagainya, dia tertakluk kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pemerintah setempat. Tertakluk kepada pemerintah setempat. Aplikasi telefon mungkin kadang-kadang dia tak terikat dengan salli ala Sayyidina Muhammad, waktu-waktu setempat. Kalau dekat Malaysia ni mungkin dia dia hampir sama. Tapi tidak, mungkin kadang-kadang di luar negara mungkin tak sama, dia ada sedikit perbezaan. Maka yang paling penting ialah salli ala Sayyidina Muhammad, kita mengikut hukum ataupun ketentuan telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Boleh faham tak? Dan kemudian Allahumma salli ada juga isu-isu kadang-kadang aplikasi telefon ini menyebabkan dia azan awal. Lebih awal daripada sallallahu alaihi Muhammad waktu setempat. Maka tuan-tuan, yang utama dia ialah kita berbuka puasa bila masuk waktunya.
bukan berbuka puasa mengikut azan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau buka puasa ikut azan, macam mana keadaan kalau tempat tu tak ada orang azan? Yang Sallallahu alaihi wasallam kata, tunggu sampai pukul 8 malam, tak ada orang azan lagi, tak boleh buka puasa lagi pasal tak ada orang azan. Maka subhanallah, tak. Masuk saja waktu maghrib, maka bolehlah dia buka puasa walaupun tidak ada azan. Sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan masuknya waktu sahur, habisnya waktu sahur ataupun masuknya waktu subuh. Walaupun tak ada azan, bila masuk saya waktu subuh, maka dia tak boleh lagi untuk makan sebagainya. Maka keputusan dia ialah subhanallah saya syamat mengikut kepada mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa imam mazhab yang lain. Saya syamat empat mazhab Allahumma salli alaihi jumhur sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka mazhab Hambali, Al-Muzani, mazhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, dan daripada kalangan ulama-ulama mazhab Hambali menyebutkan bahawa puasa tersebut dia terbatal dan dia wajib mengqadakan puasanya. Tersalah mengambil sallallahu alaihi wasallam waktu berbuka puasa. Seminit, 2 minit awal kadang-kadang. Macam yang berlaku baru ni di salah satu masjid di dalam negara kita tu. Apabila jam waktu dia tu bunyi lebih masuk lebih awal dan dia azan lebih awal daripada waktu berbuka puasa yang sepatutnya, maka diminta kepada seluruh ahli qaryah mereka untuk berpegang dengan pendapat daripada mazhab Imam Hanafi, Maliki dan Asy-Syafi'i dan beberapa ulama yang lain bahawa puasa tersebut batal dan wajib untuk diqadakan, namun mereka tidak berdosa. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Alhamdulillah. Nampaknya pencerahan, perbincangan ilmu kita semakin banyak sebenarnya saya. Syukur pada Allah Taala. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook, iaitu soalan daripada Tuan Rosden Sama. Soalannya adalah, adakah semasa berbuka puasa menjadi tuntutan seorang ayah ataupun suami memberi nasihat ringkas kepada anak dan juga isterinya? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz, insya-Allah. Bagus soalan Rosden Sama ni, masya-Allah. Kita ambil apa yang Nabi SAW buat waktu makan. Kita ni selalu bila duduk depan makanan, kita nanti kata apa? Jangan makan. Makan diam-diam, duduk senyap-senyap apa semua. Berdiam je semua. Sedangkan waktu Nabi SAW, apa Nabi SAW buat bila para sahabat ada di hadapan Nabi SAW? Bila ada anak Nabi SAW ada di hadapan Nabi SAW, apa Nabi SAW buat? Nabi memberi nasihat, Nabi tunjuk adab, Nabi berbincang, Nabi bersembang dengan para sahabat. Cumanya disebutkan oleh ulama, perbincangan di hadapan makanan janganlah dibincangkan perkara-perkara yang Allahumma salli alaihi wasallam, perkara-perkara yang tidak elok, perkara-perkara yang tidak baik dan perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa. Perbincangan di hadapan makanan mestilah makanan ataupun perbincangan yang baik-baik, berupa nasihat, berupa pengajaran, berupa adab sallallahu alaihi wasallam yang nak diajarkan oleh baginda Nabi SAW dan harus diikuti oleh kita seluruhnya. Ambil waktu tu, momen tu. Ambil satu hadis Nabi SAW sebagai contoh. Ambil satu kalam daripada ulama. Ambil satu tazkirah ringkas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Amin Sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajma'in. Ya Allah. Hari ini insyaAllah ni ayah nak beritahu sikit. Saya semak di antara adab ketika kita nak makan ni macam ni. Tangan kanan, jangan makan tangan kiri. Itu air tu letak tangan kanan supaya kita dapat minum dengan tangan kanan. Jangan lupa baca bismillah, baca doa yang diajar oleh Nabi SAW. Kita ni, keluarga kita macam ni, ambil sikit momen untuk kita beri tazkirah dan nasihat. Itu merupakan amalan Nabi SAW apabila Nabi SAW makan berjemaah dengan para sahabat Nabi SAW. Wallahu a'lam. Bagus soalan tu. Bagus soalan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Kita telah pun berada di penghujung rancangan. Jadi kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan kesimpulan berdasarkan tajuk kita pada hari ini, iaitu antara sunnah Nabi SAW ketika berbuka puasa. Ya Allah. Jadi kesimpulannya subhanallah, banyak amalan-amalan Nabi SAW yang Nabi SAW ajarkan. Adab-adab ketika kita berbuka puasa. Banyak adab-adab. Dan kita selalunya selama ini hanya memikirkan bila berbuka puasa ini nak makan sahaja. Tapi kita terlupa di sana adanya doa, di sana adanya barakah untuk makan sekali, di sana adanya jenis-jenis makanan yang boleh kita makan, jumlah makanan yang kita boleh makan, macam mana keadaannya ketika kita misalnya berhadapan dengan makanan telah terhidang, apakah kita perlu utamakan untuk solat dan sebagainya. Banyak perbincangan-perbincangan yang perlu kita hadam untuk kita mendapat kelebihan dan manfaat daripada sunnah-sunnah yang ada ketika kita berbuka puasa itu sahaja.
Bayangkan banyak lagi yang lain dalam bulan Ramadan tu. Waktu sahurnya, waktu berpuasanya, waktu malamnya. Macam-macam perkara. Yang paling penting dan kunci kepada amalan yang sempurna ialah ilmu yang kita pelajari. Tanpa ilmu, kita tak mampu untuk beramal dengan sempurna. Dan kita doakan supaya Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling istimewa dalam hidup kita. Ramadan yang kita susun segala amalan-amalan, bukan sekadar yang wajib nak kita buat. Amalan-amalan sunat kita usahakan. Dan mudah-mudahan berkat daripada iman dan pengharapan sungguh-sungguh kepada Allah atas usaha yang kita buat itu, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Allah akan meletakkan kita di sisi orang yang bertakwa di sisi Allah, sebagaimana dituntut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu mendapat takwa di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Kita mohon Fadil Ustaz untuk tutup tirai majlis ilmu kita dengan kalungan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadakas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin Allahumma ya amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun tamat siaran untuk pada pagi ini. Dan apakah pelan tindakan kita untuk kita jadikan puasa bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini adalah lubuk pahala kepada kita semua. Fikirkan. Baiklah, teruskan bersama dengan Tanyalah Ustaz pada esok hari. InsyaAllah anda akan bersama dengan moderator kami iaitu Da'i Anas dan juga panel undangan iaitu Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yuno membicarakan tentang topik puasa orang sakit dan musafir. Terima kasih. Jumpa lagi. Medan Ilmu jadikan tujuan kita. Assalamualaikum.